Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bersyukur kita kerana dapat bertemu lagi pada kali ini. Kita sambung tentang perbincangan kita tentang tajuk ghibah. Ghibah ni dalam bahasa Melayu maksudnya mengumpat. Ya. Jadi kita baca kitab Tanbihul Ghafilin ni menceritakan tentang ghibah, dan kita dah ambil beberapa hadis yang berkaitan dengan hibah ini. Kemudian kita sambung lagi dengan beberapa hadis, ya, untuk memperjelaskan kepada kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan ghibah ini, ya, supaya dapat kita memahaminya dengan jelas dan dapat kita mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang keji ini. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, wala ya'tab ba'dukum ba'dan nazalat fir rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhamma ma'a kulli rajulain ghaniyain fi safari rajulan min ashabil qalil syai'un yusiba ma'ahuma min ta'amihima wa yataqaddamahuma fi manazili wa yuhayyihum lahuma al-manzilu وما يطله لهما وقد كان ضم سلمانا إلى رجليه فنزل منزلا من المنازل ذات يوم ولم يحيي لهما شيئا فقال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسل لنا فضل إدامي فانطلقا فقال أحدهما لصاحبه حين غاب عنهما أنه لوان هات إلى بئر كذا لقل الماء فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه رسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهما قد أكلتما لآدم قاتلهما فأخبرهما فأتيهما فقال ما أكلنا من إدام فقال إني لأرى حمرة لحم في أفواكهما فقال لم يكن عندنا شيء وما أكلنا لحما يوما فقال لهما إنكما قد اعبدتما أخاكما ثم قال لهما أتحباني أن تأكل لحم ميتا فقال لا فقال لهما فكما كرهتما أن تأكل لحم ميتا فلا تعتاب فإنه من أعتاب أخاه فقد أكل لحمه فنزلت ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Maksud hadis panjang, kita baca hadis ni. Ayat la ya'tab, ya, ayat wala ya'tab ba'dukum ba'da turun mengenai dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni turun kerana berlaku peristiwa kepada dua orang sahabat ni. Pada suatu pemergian Nabi SAW, satu perjalanan Nabi lah, ya, mungkin musafir, Nabi ni mengatur tiap dua orang kaya diamanahkan kepadanya sahabat yang tidak punya. Maksudnya tiap orang kaya tu diamanahkan kepada dia dua orang sahabat, ya, dua orang, ya, yang mana yang tak kaya lah, ya, yang tak ada harta, supaya dapat membantu kepadanya dan ikut
dan ikut makan bersama keduanya, ya, bantu dan bagi makanlah, ya, kepada dua orang tadi itu. Nah, dia kaya, maka hak yang dua orang tak kaya tadi itu, disuruh, Nabi suruh dia jaga, kemudian bantu dia, ya, dari sudut makan dan sebagainya. Ketepatan Salman diamanahkan kepadanya dua orang. Di Salman Al-Farisi ni, dia diamanahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kepada dia dua orang untuk dia jagalah. Dan pada hari itu Salman tidak membantu menyediakan keperluan kedua kawannya itu. Dia tak bagi makanlah, mungkin ada kekurangan di sana. Lalu disuruh oleh keduanya, dua orang tadi itu suruh Salman pergilah kepada Nabi SAW. Mau pergi kepada Nabi, mintakan untuk kami sisa-sisa lauk pauk. Jadi minta makanan lah, maksudnya lauk pauk, minta makanan. Maka Nabi maka pergilah Salman pergi. Maka ketika Salman baru saja meninggalkan mereka, bila Salman pergi tu, tinggal saja mereka, tiba-tiba kedua orang itu berkata, mereka berkata antara dua orang ni, orang itu andaikan dia pergi, nescaya akan berkurang airnya. Jadi macam dia mengatakan sesuatu lah kepada Salman ini, yang tak baik lah maksudnya di sini. Maka ketika telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman pun berkata kepada Nabi, sallallahu alaihi wasallam, apa yang diminta oleh kedua saudaranya tadi itu, apa yang diminta oleh dua orang tadi itu, hak yang dia kena jaga tadi itu, ya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, beritahu kepada keduanya bahawa kamu berdua telah makan lauk pauk. Beritahu kepada dua orang itu bahawa mereka dah makan. Dan ketika disampaikan oleh Salman apa yang disabdakan Nabi SAW kepada mereka berdua itu, maka segeralah keduanya pergi kepada Nabi SAW. Jadi bila Salman beritahu begitu, maka mereka pun cepat pergi berjumpa dengan Nabi dan berkata, kami tidak makan lauk pauk. Jadi mereka kata mereka tak ada makan apa-apa. Jawab Nabi SAW, saya telah melihat merahnya daging dalam mulutmu berdua. Berkata keduanya, kami tidak punya lauk pauk. Jadi dia menegaskan kami tak ada makan daging pada hari dan tidak makan daging hari ini. Dia tak makan. Ya, dia nak menegaskan kepada Nabi dia tak makan daging pada hari ini. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata kepada keduanya, kamu telah membincangkan saudara kamu, kamu telah mengatakan sesuatu lah kepada saudara kamu bila Salman meninggalkan mereka tadi, kan? Apakah kamu suka makan daging yang mati, daging orang mati? Jawab kedua-duanya, tidak. Sabda Nabi SAW, sebagaimana kamu tidak suka makan daging orang mati, maka janganlah membahaskan keburukan orang lain. Janganlah berkata-kata tentang keburukan orang lain. Sebab siapa yang ribah, yang mengumpat ataupun yang mengata keburukan orang lain ini pada kawannya, maka bererti telah makan dagingnya. Jadi seolah-olah dia makan daging kawannya itu. Maka turun ayat wala taghdab. Ayat yang mula-mula disebut ni, wala taghdab ba'dukum ba'dha. Turun ayat itu, ya. Itulah ayat itu. Jadi maksudnya kisah yang berlaku ini menyebabkan sebab nuzul ayat yang dikatakan la ta'bad wala la ya'tab ba'dukum ba'dha. Jadi ayat ini iaitu daripada ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, surah Al-Hujurat ayat 12, ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni innadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dha. Tadi tu wala ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat 12 dalam surah Al-Hujurat. Jadi sebab nuzul ayat itu, sebab turun ayat itu
ialah berlaku peristiwa yang kita bacakan dalam hadis tadi, ya, yang diceritakan ini. Itu sebabnya nak menceritakan bahawa buruknya sifat orang yang mengumpat, orang yang mengatakan tentang keburukan, iaitu saudaranya yang sesama Islam, ya, sesama agama, sesama mentauhidkan, ya. Jadi buruk perangainya itu, ya. Kenapa? Diibaratkan Nabi macam mana, ya, dia itu makan daging kawannya itu yang sudah mati, ya. Jadi tentulah perbuatan ini dia kata fakarihtumu, fakarihtumu, ya, kamu tentu tak suka sebab benda itu sangat jijik, tak suka, kan. Jadi begitulah makna kata penjelasan yang disebutkan dalam hadis yang kita baca ini tentang perkara, iaitu perkara yang kita katakan perkara mengumpat, ya, perkara yang mengumpat, apatah lagi mengumpat yang berkaitan dengan peribadi dan sebagainya. Jadi hari ini mungkin kita tengok viral dalam telefon, WhatsApp dan sebagainya, ya. Bergaduh ni bukan payah bersemuka lagi dah. Kadang-kadang tak bersemuka pun, ya, kita boleh bergaduh dalam dalam ayam maya, dan caci celah di sana, mengumpat dan sebagainya ada, kan. Jadi inilah yang dilarang oleh Islam kepada kita. Baik, itu hadis yang menceritakan tadi tentang itu. Jadi jelaslah kepada kita hadis yang berikutnya dan juga hadis yang kita bacakan ini, ya, menjelaskan, mengatakan bahawa, ya, perbuatan mengumpat ini merupakan satu perkara yang sangat keji, perbuatan yang sangat keji, yang sangat tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Ya, dia sama-sama dengan sama dekat dengan perkataan yang dikatakan kadzib, iaitu berdusta, ya, sifat-sifat mazmumah, ya, berdusta, kita katakan sifat bakhil, sombong, ya. Jadi ini sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang jijik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang mukmin kita dilarang, ya, melakukan sifat-sifat seperti ini, ya. Tapi hari ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah, ya, keadaan masyarakat kita hari ini jauh berbeza, ya. Maksudnya saling mengata antara satu dengan yang lain, ya. Apabila sesuatu perkara itu tidak ada dalam pandangan yang pandangan yang sama, ya, pandangan yang berbeza, maka pandangan yang berbeza itu tak boleh menerima hakikat, ya, dan akhirnya berlakulah caci mencaci antara satu dengan yang lain. Nauzubillah min zalik, ya, kita minta simpanglah supaya tidak berlaku perkara ini kepada kita. Okey, seterusnya saya teruskan baca kitab ini. Seterusnya berkaitan dengan ini, beberapa ulama, ya, telah pun membincangkan tentang ghibah ini, tentang mengumpat ini. Hasan Al-Basri diberitahu, ya, bahawa ada orang, ya, mana sepulan lah, ada seorang membincangkan kejelekan dia, mana keaiban dia lah, keaiban Hasan Al-Basri ini dibincangkan oleh seorang pulan, dia kata ghibah kepadamu. Maka langsung dia mengirim kepada orang itu setalam kurma rutab. Di Hasan Basri ni apa tindakan dia bila dia dengar kata orang tu mengatakan keaiban dia, ya, dia kirim kepada orang itu, orang yang mengatakan keaiban itu, setalam kurma rutab, ya. Setalam kurma rutab sambil berkata kepadanya, dia kata kepada orang yang katakan membincangkan tentang keaiban dia tadi itu, saya mendapat berita bahawa engkau telah menghadiahkan hasanahmu. Hasanah ni maksudnya kebaikan lah, ya, hasanah, ya, kebaikanmu kepadaku. Dia tak kata caci celah, dia kata kebaikan, ya. Itu pendekatan yang dibuat oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi, ya. Jadi dia kata, maka saya ingin membalas hadiah itu. Jadi kamu hadiahkan kepada saya satu hadiah yang hasanat, yang kepadaku, yang baik, maka aku ingin membalas hadiah itu. Kerana itu harap, kerana itu dia kata harap diterima, sebab saya tidak dapat membalasnya. Diharaplah kamu terimalah hadiah ini, ya, yang dikatakan setalam buah tamar rutab tadi itu, yang sesuai dengan pemberian itu,
Jadi syak kamu boleh terima. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang kamu kata, memang tak dapat nak balas lah. Tak sesuai, tak dapat nak balaskan. Jadi inilah yang dia mampu balaskan. Jadi ini kita nak kata apa dalam bahasa Melayu ni? Orang yang perli ke? Perli pun boleh juga kan? Perli maksudnya begitulah. Kalau candik, candik bahasa saya pun tak begitu ni dengan bahasa ni jadi begitulah maksudnya orang tu dia kata dia bagi tak seberapa sangat, dia kata dia, sedangkan yang dia bagi itu sangat hebat dibandingkan dengan orang yang bagi kepada dia tu. Hasan al-Banna tu bagi buah tamar setalam, buah tamar rutab itu sangat baiklah dari sudut penilaiannya, tapi daripada hak dia yang tu tak bagi apa-apa tu, hanya dia bagi keaiban, membincangkan tentang kejelekan Hasan al-Basri tadi itu kan. Jadi dalam hal ini mungkin kita dapat faham di sini maksudnya kalau dalam uslub dakwah ni Hasan al-Basri ni adalah uslub dakwah, maksudnya kalau kita ni berdakwah dengan musuh kita, orang yang musuh kita yang caci kita, cela kita dan sebagainya, jadi kita balas dengan puji lah. Dengan puji, itu kita balas dengan puji macam yang Nabi buat lah, Nabi buat begitulah, dia baling sampah ke, dia baling apa ke, tapi tak kisah, akhirnya Nabi sendiri pergi menziarahi dia, pergi menziarahi dia kan. Jadi itu dikatakan dari usul dakwah. Jadi nak ditekankan dekat sini mengatakan bahawa perbuatan yang menceritakan kejelekan, keburukan seseorang itu tak baik, tak baik nak diceritakan. Tapi tindakan yang dilakukan seorang ulama Hasan Basri ini dari segi uslub dakwahnya sangat baik, walaupun dia caci, dia cela dan sebagainya, tapi dibalas dengan baik. Mungkin kalau dengan bahasa kita katakan, walaupun kamu cela aku, tetapi aku tak akan cela kamu. Aku hanya memuji tentang kebaikan. Yang kecelaan yang ada kepada kamu tu aku simpan. Aku tak panjang-panjangkan. Tapi yang kebaikan yang ada kepada kamu aku panjang-panjangkan. Begitulah dalam bahasa kita, kan? Okey, itu yang disebut oleh Hasan al-Basri. Kemudian Ibrahim bin Adham juga seorang ulama sufi juga, iaitu di Baghdad, Ibrahim bin Adham menjemput makan beberapa orang. Dia jemput makan ke rumah dia beberapa orang, dan ketika makan bersama-sama, tiba-tiba mereka menyebut kejelekan seorang. Bila makan tu mereka ceritalah tentang keaiban seseorang ni, kawan-kawan mereka itu. Macam kita lah kadang-kadang bila pergi kenduri kan, ceritalah tentang itu, tentang dan sebagainya kan. Jadi istilah apa? Membawang lah, kalau kita bahasa moden ni kita membawang lah begitu. Tiba-tiba mereka ni menyebut kepada kejelekan seseorang kan, membawang kita katakan. Maka berkata Ibrahim bin Adham ni kata kepada mereka, orang selalu makan roti sebelum daging. Kiasan yang dibuat oleh Ibrahim Adham ni, seorang ulama ni, orang selalu makan roti sebelum daging, tapi kamu ni dia kata makan daging dulu sebelum roti. Itu kiasan yang dibuat oleh Ibrahim bin Adham. Maksudnya dalam bahasa ni kita bahasa kiasan lah. Jadi mungkin yang kiasan yang dibuat ni yang menyebabkan yang ada di situ tu faham lah, faham. Jadi kalau kiasan kita buat orang tak faham pun tak guna juga. Jadi kita kena buat kiasan tu yang mana orang boleh faham. Jadi mungkin masyarakat ketika itu ataupun suasana ketika itu bila dia buat kiasan macam tu, orang faham lah. Janganlah, maksudnya janganlah kamu mengata-ngata, mengumpat-ngumpat. Sebab apa? Sebab sanggupkah kamu makan daging saudara kamu yang telah mati, dalam seperti mana yang disebut dalam ayat Al-Quran itu kan, yang sebut ayat Al-Quran ayat Al-Quran yang kita bacakan itu kan. Dia kata itu kata Ibrahim bin Adham. Kemudian perbahasan diteruskan lagi dengan Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata, seorang hamba telah diberi suratan amalnya pada hari kiamat. Seorang hamba Allah pada hari kiamat dia bagi suratan, maksudnya suratan
amalnya pada hari kiamat, maka melihat padanya hasanat-hasanat yang tidak pernah dilakukan. Dia tengok bila suratan amalannya tu dia bagi, dia tengok yang ini aku tak ada pun amalan ini. Contohnya amalan yang dia buat tu tak ada, amalan ni aku tak ada, tapi tengok ada kat situ. Macam itulah bahasa lebih kurang kita faham gitulah ya, melakukannya. Lalu dia bertanya, ya Tuhan, dia tanya, wahai Tuhan, ya Tuhan, dari manakah hasanat-hasanat ni? Daripada mana datang ni kebaikan-kebaikan, hasanat-hasanat ni? Aku tak buat pun. Kalau bahasa kita lah, aku tak buat pun masa aku hidup kat dunia, aku tak buat pun. Mana datangnya? Jawabnya, itu dari apa yang orang ribah mengumpat engkau. Jadi apa orang yang mengumpat engkau tu, itulah bahagian dia yang kamu dapat, dan engkau tidak merasa, dan engkau tak tahu. Ya, walaupun orang mengumpat engkau tak tahu, kan? Engkau tak tahu yang orang tu mengumpat engkau, orang tu mengatakan tentang keburukan engkau, ya. Tapi bila hari kiamat, bila suratan tu disampaikan ke tangan dia, sampaikan kepadanya, dia tengok kebaikan tu banyak, kan? Kebaikan tu banyak. Kebaikan siapa ni? Kebaikan orang itulah, kebaikan orang yang ghibah tadi, orang yang mengumpat tadi. Kebaikan orang yang mengumpat tu ada kebaikannya semua dia bagi kepada orang yang kena mengumpat tadi itu, ya, kepada ini, kan? Ini nak jelaskan kepada kita dari sudut, maksudnya kita kena berhati-hati dan berawas, ya. Maksudnya kalau kita kata begitu, kita tak untung, kita rugi, kan? Kalau kita katalah begitu, kita mengumpat orang, kita katakan tak ada menguntungkan apa-apa kepada kita, dia akan menjadikan rugi. Yang inilah ruginya ni, kan? Itu yang dalam kisah yang lain dia mengatakan bahawa bila sampai kepada hari akhirat, dia diisytiharkan muflis, tak ada langsung, dah kosong dah. Sebab apa? Sebab amalan dia dah sikit. Kemudian amalan yang sikit itu dia mengumpatkan kepada orang lain pula, maka amalan yang sedikit tu orang lain ambil bahagian dia, ya. Kemudian bahagian orang yang tak elok tu, kebahagiaan yang mengumpat yang tak elok tu balik kepada dia. Jadi dia rugilah. Timbangan tu, timbangan sebelah keburukan tu banyak kepada dia. Sedangkan hak yang orang ni tadi, dia tengok kenapa kebaikan hasanat, kebaikan aku ni abu banyak, kan? Kenapa? Kerana dia tu dah mengumpat. Sedangkan dia tak ada kena-mengena pun, ya. Dia tak tahu pun benda itu, kan? Jadi ruginya kita, ya, begitulah. Nak digambarkan kepada kita betapa ruginya, ya, dari sudut, ya, pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sentiasa kita katakan mengumpat ataupun menceritakan tentang keaiban saudaranya. Kemudian dalam satu lagi kata Ibrahim bin Adham pula, ya. Ibrahim bin Adham kata lagi, dia kata, wahai orang-orang yang mendustakan, ya, yang mendustakan, engkau bakhil. Jadi orang yang mendusta ni, dia kata orang yang bercakap dusta ni bakhil. Kepada kedekut, maknanya bakhil ni kedekut dengan kekayaanmu terhadap kawan-kawanmu, tetapi suka memberi dengan kita katakan akhiratmu, ya, suka memberi dengan akhiratmu kepada musuh-musuhmu, ya. Dia ada harta, tapi dia ni kedekut, tapi dia memang suka bagi juga, tapi dia tak bagi kepada yang dituntut, ya. Dia bagi kepada siapa? Kepada musuh-musuh dia, ya, musuh-musuh dia. Ataupun di sini kita boleh kaitkan, ada harta dia akan belanja untuk kebaikan, tapi dia belanja untuk keburukan. Contohnya bina masjid, itu kebaikan. Kalau bina kelab malam, itu bukan keburukan, kan? Itu kebaikan. Contohnya begitulah maksudnya, ya. Jadi musuh-musuhmu, maka engkau tidak untung kerana bakhil. Yang pertama, kau tak untung sebab kamu dikatakan di dalam golongan yang bakhil, sebab kamu belanjakan harta itu bukan pada yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kamu tidak dipuji kerana kemurahanmu. Jadi walaupun kamu tu bagi, kan, tapi kamu ni pemurah, tapi tak akan mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pemurah kamu itu bukan kepada yang dituntut. Kemurahan kamu itu hanya kepada kita katakan musuh-musuh Allah, iaitu syaitan. Jadi kita boleh fikir sendirilah di sini, ya. Banyak program-program kita, kadang-kadang kita sedekah kepada
masjid, kadang-kadang kita sedekah ke sini, kita sedekah ke sana dan sebagainya, kan? Maksudnya kena ada di sana. Orang kata penilaian yang disebutkan di sini maksudnya penilaian dari sudut perintah harta kita, nak sedekah kita tu, ya, bagaimana? Jangan kita ni bakhil, kita katakan, ya, nak bersedekahkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu yang dituntut, ya. Sebab dalam bab bakhil ini, kan, Nabi sangat benci kepada orang bakhil. Ya, kepada orang bakhil Nabi sangat benci. Ada 3 perkara yang Nabi benci dan ada 3 perkara yang Nabi suka. Ya. Yang pertama yang Nabi benci sekali itu orang bakhil lah. Kemudian lagi benci lagi, ya, lagi Nabi benci lagi apa dia? Orang kaya bakhil. Orang bakhil itu memang dia benci dah. Tapi yang Nabi lagi benci iaitu orang kaya yang bakhil. Kemudian yang kedua, yang Nabi ada 3 jenis yang Nabi benci ni, ya. Yang kedua orang sombong. Orang sombong Nabi sangat benci, Nabi tak suka, ya. Lagi Nabi benci ataupun lagi Nabi kita Nabi katakan lagi Nabi katakan tak suka, ya. Orang sombong tadi dia tak suka, tapi lagi dia tak suka lagi kepada apa? Orang miskin yang sombong. Ada juga orang miskin ni dia sombong, lagi Nabi tak suka. Nabi memang dah tak suka orang miskin, kita katakan orang yang sombong, ya. Tapi bila dia miskin dia sombong lagi, tu lagi Nabi tak suka. Dan yang ketiga iaitu orang yang buat maksiat. Ni Nabi tak sukalah orang yang buat maksiat, ya. Macam ibah tadilah, ya, yang mengumpat ni maksiatlah kita katakan, yang mana akan mendatangkan dosa, ya. Dalam ayat Al-Quran disebut tadi apa? Innal ba'da dhanni ismun. Dia kata pesangka, ataupun yang tak baik itu dia kata akan berdosa, kan. Baik, ya. Jadi itu 3. Jadi dia kata yang benci orang buat maksiat Nabi tak suka. Yang Nabi tak suka lagi iaitu orang tua yang buat maksiat, kan. Jadi kalau orang tua buat maksiat tu lagi Nabi tak sukalah, kan. Patutnya orang tua ni dia tak buat maksiat lagi dah. Dia dah bertaubat, dan dia akan, ya, terus, ya, beribadat, ya, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak tahu lagi bila masa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak bertaubat, ya. Jangan sampai kita mati sebelum kita bertaubat, ya. Okey, itu yang Nabi benci. Tadi saya sebut ada juga Nabi suka. Apa yang Nabi suka yang dapat kita amalkan, ya? Iaitu yang Nabi suka iaitu orang yang suka bersedekah, walaupun sikit, ya, dia suka bersedekah, ya, walaupun sedikit. Maksudnya sedekah ini pengertiannya sangat luas, bukan sedekah duit ke masjid saja, ataupun sedekah pisang kat masjid saja, ya. Sedekah ini maksudnya sangat luas pengertiannya. Maksudnya kalau kita ada fikiran yang baik, kita manfaatkan fikiran itu pun dikira sedekah, kan. Itu, ya, idea yang baik itu dikira sedekah. Jadi Nabi suka kepada orang yang bersedekah, tapi Nabi lagi suka, ni yang Nabi lebih suka kepada orang miskin yang bersedekah. Dia miskin, kemudian dia boleh bersedekah, kan. Banding dengan orang yang kita kata kaya tadi tapi dia bakhil. Yang ini yang Nabi suka ni, orang itu dia miskin tapi dia boleh bersedekah. Sebab Nabi suka kepada orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua yang Nabi suka iaitu Nabi suka kepada orang yang tidak sombong. Orang yang merendah diri, yang tak sombong, yang tak angkat diri, kita katakan, ya. Dan lagi Nabi suka iaitu orang kaya yang tidak sombong. Ni orang kaya yang tak sombong ni yang Nabi suka. Jadi kaya yang bakhil tadi Nabi tak suka, tapi yang kaya yang tak sombong ni itu Nabi suka, kan. Dan yang ketiga yang Nabi suka iaitu orang yang suka beribadat. Orang yang suka beribadat, sentiasa beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang Nabi lagi suka iaitu anak muda yang beribadat. Jadi anak muda yang beribadat tu Nabi lagi suka. Jadi maksudnya kena ambil peluang muda kita lah, ya, untuk kita sentiasa beribadat.
sebab itu menjadi kesukaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya yang tak jadi pemuda lagi dah, terlepaslah peluang ini, kan? Hanya boleh bertaubat sajalah, kan? Tapi bagi anak muda, masa masih ada dan boleh melaksanakan ini, beribadatlah banyak-banyak, sebab itu perkara yang Nabi kita suka. Itu perbincangan yang berkaitan dengan, kita katakan, ghibah, ya. Sikit pergi kepada perkara-perkara untuk menjadi pengalaman, pengajaran kepada kita apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi tak suka. Tapi dalam bab ghibah ini tentulah Nabi tak suka. Sebab hadis yang pertama yang kita baca dulu pun menyebutkan, kata, ya, dia kata tidaklah kami tak makanlah, ya. Kami tak makan lauk pauk lah, ya. Tapi Nabi kata, aku nampak darah dalam mulut kamu. Nabi nampak, kan? Memang mereka tak makan, tapi mereka mengumpat, mereka mengatakan perkara-perkara yang tak baik, kan? Jadi itulah yang dapat kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang lain, ya, dalam beberapa hadis lagi membincangkan tentang, ya, tentang ghibah ini, tentang mengumpat ini. Dan ada ayat Al-Quran yang turun disebabkan berlaku peristiwa yang disebut tadi kepada Salman Al-Farisi dengan dua orang yang diperintahkan oleh Nabi supaya dia menjaganya, kan? Berlaku peristiwa itu, dan peristiwa itu yang menyebabkan turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 12, iaitu ayat yang berbunyi, ya allazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dha ahibu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, dapat kita mengelakkan diri kita, ya, daripada melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi, iaitu tentang ghibah ini, ya. Semua kita tak dapat elak, kadang-kadang walaupun tak banyak, sikit, ya, ada juga terdetik di hati ke dan sebagainya, ya, untuk mengatakan sesuatu tentang kejelekan, tentang kebaikan, ya. Contoh macam dusta lah, kita katakan, macam kita orang kata kita cakap bohong, kita katakan, ya. Kecuali Nabi sajalah yang tak cakap bohong, ya. Tapi kalau kata manusia ni, kita ni maksudnya tak sunyi dah daripada perkataan itu, iaitu maksudnya bercakap bohong itu, kan. Tapi dalam hal ini ada, kita dalam orang Melayu kita ni ada, dia kata bohong sunat, ya. Bohong sunat, boleh bohong pula, sunat bohong. Kalau bohong sunat ni, bohong tu dapat pahala, kan. Sedangkan bohong tu dilarang, kan. Bukan bohong sunat. Bohong di sini maksudnya ada dalam hadis Nabi yang menyebut bahawa kalau sekiranya kita ni berbohong atas sebab kita nak mendamaikan dua orang mukmin yang bertelingkah, yang bergaduh, ya, kita nak mendamaikan dua orang mukmin ni yang bergaduh, nak mendamaikan dia ni. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, kadang-kadang kita terpaksa bohong atas masalah nak mendamaikan mereka itu. Jadi berbohong itu yang dibolehkan, itu tak dikira bohong, ya, bukan bohong sunat, ya. Ini salah lah kalau katakan bohong sunat. Maksudnya boleh berbohong apabila kita nak menyelesaikan masalah saudara kita ni yang bergaduh, supaya mereka tu berdamai. Sebab kita tahu bahawa pergaduhan itu akan menyetuskan perkara yang tak baik, yang menyebabkan putusnya silaturahim. Dan bila putus silaturahim, seperti yang kita tahulah, mereka pasti, ya, akan bergaduh antara satu dengan yang lain. Dan bila Allah pun sebut, ya, bila putus silaturahim, maksudnya la yadkhulul jannah qati' rahim, tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Jadi itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah mendapat manfaat daripadanya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya. Minta ampun, minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di malam yang penuh berkat ini, ya Allah, kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, dan setiap orang yang beriman denganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.